Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahma wal ilma wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Selat 5 minit bersama dengan Ustaz Fahmi pada hari ini akan menceritakan tentang bagaimanakah cita-cita dan kehendak Nabi Muhammad SAW terhadap umat dalam membina pribadi-pribadi yang hebat seperti mana yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tidak boleh lari dari mengenali bagaimanakah akhlak baginda SAW. Apa-apa yang kita harus lakukan mestilah bertepatan dengan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk memastikan kita memiliki suatu kaedah yang lebih dekat dan mudah dipraktikkan dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah, saya akan kongsikan dengan teman-teman beberapa ciri-ciri pribadi Muslim yang telah digariskan oleh Imam Ash-Shahid Hasan Al-Banna. Dalam membicarakan tentang akhlak baginda Rasulullah SAW, terlalu banyak hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang boleh menjadi rujukan kita. Dan saya tidak nafikan di sana masih banyak perbincangan-perbincangan yang lebih menarik untuk melihat bagaimanakah akhlak baginda Rasulullah SAW. Tetapi pada hari ini kita sangat memerlukan suatu pendekatan yang lebih realistik dan lebih praktikal dan mudah dilaksanakan, meliputi dan merangkumi seluruh tahap-tahap kehidupan masyarakat, bermula daripada zaman kanak-kanak sehinggalah mereka dewasa dan seterusnya mereka tua. Jadi suka untuk saya berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian tentang 10 ciri pribadi yang diinginkan oleh Imam Hasan Al-Banna. Saya suka untuk berkongsi kenapa dan mengapa kita perlu melihat kepada seorang yang dinamakan Imam Hasan Al-Banna. Adalah kerana perbezaan zaman antara Imam Hasan Al-Banna dengan baginda SAW, di mana di saat kehidupan Imam Ash-Shahid Hasan Al-Banna, beliau berada di zaman di mana kejatuhannya khilafah Islam. Khilafah Turki Utsmaniyah telah jatuh ketika zaman hidupnya dakwah yang diasaskan oleh Ash-Shahid Imam Hasan Al-Banna, iaitu yang kita kenali sebagai Ikhwanul Muslimin. Ketika itu Islam seolah-olah dianggap terlalu asing. Dan apa yang telah diperjuangkan oleh Imam Hasan Al-Banna adalah sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat dan diinginkan oleh Islam yang telah ditanam hidup-hidup. Akhirnya, apa yang berlaku kepada Syed Qutb itu telah menyentuh hati saya untuk saya kongsikan dengan teman-teman sekalian. Kehidupan Syed Qutb ketika mana beliau berada di Amerika Syarikat. Suatu hari beliau dikejutkan dengan kegembiraan yang sangat gilang gembira, seperti sebuah perayaan yang besar telah disambut di Amerika Syarikat. Dan bila dikaji, perayaan tersebut bukanlah kerana kebanggaan mereka dengan kehebatan ataupun kejayaan warga Amerika itu, tetapi apa yang berlaku adalah perayaan yang mereka lakukan adalah kerana mati ataupun syahidnya seorang pemuda yang telah mengembalikan Islam. Apakah keperluan mereka untuk melakukan perayaan sehingga sedemikian rupa? Soalan ini harus kita jawab. Tidak lain dan tidak bukan adalah kerana mereka sebenarnya cemburu melihat dakwah dan gerakan yang dibawa oleh Imam Ash-Shahid Hasan Al-Banna terlalu berjaya sehingga mengesani, seolah-olah mengesani dan menghidupkan kembali cahaya Islam di waktu itu. Dan
menunjukkan bahawasanya kejayaan Imam Syahid Hasan Al-Banna dalam melaksanakan dakwah yang jitu dan melaksanakan dan membangunkan gerakan Islam secara berperingkat dan secara bertahap sehingga menghasilkan kejayaan demi kejayaan. Itulah perwatakan seorang pendakwa yang hebat yang akhirnya telah menyentuh hati Asy-Syahid Imam Sayyid Qutb, seorang pengarang kitab Fi Zilal Quran, sebuah kitab tafsir yang sangat masyhur. Sehingga di saat beliau kembali di Mesir, beliau mencari siapakah Imam Syahid Hasan Al-Banna, dan di saat beliau melihat karakter yang ada pada Syahid Imam Hasan Al-Banna adalah suatu sosok tubuh dan perwatakan yang sempurna dan melatih serta mempraktikkan sebanyak mungkin akhlak baginda Rasulullah SAW dalam hidup beliau. Teman-teman yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, semestinya Allah Subhanahu wa taala ingin melihat setiap hamba untuk sentiasa memastikan diri ke arah kesempurnaan dan seluruh aspek kehidupan, dan sebagai suatu garis panduan untuk kita memastikan diri kita sentiasa berada dalam keadaan menuju ke arah kesempurnaan. Marilah sama-sama kita melihat apakah 10 ciri pribadi Muslim yang telah digariskan oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna. Ciri pribadi Muslim pertama yang harus dibina oleh kita adalah kesempurnaan akhlak. Kerana Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita bahawa pentingnya akhlak dalam melakukan dakwah kepada masyarakat. Kedua, perlunya seorang Muslim itu memiliki pribadi, iaitu kesejahteraan akidah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kesempurnaan akidah adalah suatu nokta penting yang menentukan kehidupan dan seterusnya pribadi seorang Muslim yang hebat. Ketiga, dalam menyempurnakan pribadi seorang Muslim, ciri yang ketiga yang digariskan oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna adalah kebenaran dalam melaksanakan ibadah. Keempat, Islam tidak meletakkan ataupun memisahkan, iaitu yang dikatakan sebagai kesihatan tubuh badan kepada seorang manusia. Yang kelima, seorang Muslim perlulah memiliki keluasan pemikiran, iaitu seorang Muslim mestilah mempunyai kemahiran dalam berfikir dan memiliki pengetahuan-pengetahuan yang tidak terhad kepada sesuatu masalah. Tetapi pengetahuan yang harus dimiliki oleh pribadi Muslim yang hebat adalah yang sangat luas, melangkaui aspek-aspek kehidupan yang semestinya diketahui dan difahami. Yang keenam, pribadi Muslim yang harus kita bina adalah seorang yang mampu untuk bermujahadah untuk dirinya, iaitu mujahidul nafsi. Kerana apa? Kerana kedudukan umat Islam di akhir zaman, Rasulullah ibaratkan seperti menggenggam bara api. Terlalu susah untuk kita memelihara diri daripada melakukan perkara-perkara yang baik, akhirnya menyebabkan kita perlu memiliki sifat bermujahadah. Yang ketujuh, pribadi Muslim yang kita harus bina
adalah seorang yang mampu untuk menjaga kepentingan waktu dalam kehidupan. Kenapa? Kerana kelalaian manusia yang menyebabkan akhirnya waktu yang dimiliki akhirnya dibuang begitu sahaja. Dan setiap waktu itu akan dipersoalkan oleh Allah di akhirat nanti. Yang ke-8, perlulah seorang Muslim itu untuk meletakkan diri mereka berada dalam kehidupan yang tersusun, ataupun dikenali sebagai munazzam fi syu'unihi. Kerana apa? Kerana kehidupan manusia yang tidak tersusun akhirnya menyebabkan mereka akan mengalami kerugian demi kerugian. Yang ke-9, pribadi Muslim yang harus kita bina adalah seorang Muslim haruslah memiliki sifat mampu untuk berdikari. Kerana apa? Kerana di saat manusia berada di dalam keterikatan sama manusia, mereka tidak akan mencapai tahap kecemerlangan dalam hidup. Dan mereka tidak akan memiliki kegemilangan seperti mana yang dimiliki oleh para sahabat. Dan yang ke-10, semestinya adalah kita sebagai manusia yang hidup bersama masyarakat, yang hidupnya di dunia bukan hidup seorang-seorang dalam hutan, bukan hidupnya seorang-seorang di tengah pulau, tapi kita hidup bermasyarakat, kita hidup bersama manusia-manusia lain. Tidak lain dan tidak bukan sifat peribadi yang ke-10 yang harus kita bina adalah kita menjadi orang yang bermanfaat untuk manusia lain, atau dalam bahasa Arabnya dikenali sebagai nafi'un li ghairihi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang 10 sifat peribadi Muslim dan apakah langkah-langkah praktikal yang kita boleh lakukan, bersama saya sekali lagi nanti dalam episod yang akan datang, iaitu slot 5 minit bersama dengan Ustaz Fahmi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.